感谢深松师班一的今天早晨的侍奉，求主继续使用祝福他们的侍奉。 Bersyukur untuk paduan suara satu-satu di pagi hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan mereka. 我们感谢主给我们美好的机会，今天早晨我们有机会来到神的殿来敬拜主。 Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan kembali beranugerah sehingga kita boleh datang ke hadirat Dia, boleh menyembah akan diri Tuhan. 在我们还没有听到之前，让我们一起低头祷告。 Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的主，我们满心感谢你。 Tuhan yang kekasih, kami sepenuh hati bersyukur kepada Engkau. 再过几个礼拜，我们要思念你的受难节。 Tidak lama lagi, seminggu ke depan kita akan memperingati akan kesengsaraanmu. 求主把我们带到你的十字架底下，来默想你的大恩大爱。 Tuhan kiranya membawa kami kembali kepada kayu salib-Mu, kami boleh merenungkan akan kasih-Mu yang besar dan ajaib. 求主帮助我们更加体会到你的救赎的大恩。 Tuhan bantu kami boleh semakin mengalami akan kuasa penebusan-Mu bagi diri kami. 今天早晨，我们预备好我们的心，要聆听你的话。 Pagi ini kami siapkan hati kami untuk menerima akan firman-Mu. 求主安静我们的心， Tuhan tolong tenangkan hati kami, 帮助我们可以明白你的真理。 bantu kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. 我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督得胜的名。 Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 今天早晨我们所要思想的题目就是上帝宽恕的喜乐。 Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu bersukacita karena pengampunan Tuhan. 在我们还没有听到之前，我们一起要读诗篇32篇第1到第5节，我要读第1到第3节，翻译员要读第4到第5节。 Kita akan baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 5, 1 sampai 3 dibaca dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, 4 dan 5 dalam bahasa Indonesia. 诗篇32篇第1到第5节，得赦免起过自盖起罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼，而骨头枯干。 Ayat keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 亲爱的弟兄姐妹们，在你的一生中，经过最大的喜乐是在什么时刻？ Saudara-saudari, sukacita apakah yang terbesar dalam hidupmu? 是不是毕业典礼的那一天？ Apakah pada waktu hari engkau diwisuda? 结婚的那一日？ Apakah hari pernikahanmu? 生下第一个孩子或者第一个孙子？ Apakah tak kala engkau mendapatkan anak pertama atau cucu yang pertama? 我们的事业有成？ Usaha kita berhasil? 在我们一生中有许多大事，让我们非常的快乐。 Dalam kehidupan kita banyak sekali hal yang membuat kita bersukacita. 但诗篇作者见证了他一生中最大的喜乐，就是得到上帝的宽恕。 Tapi pemazmur menyaksikan sukacita dia terbesar adalah tatkala dia menerima pengampunan dari Tuhan. 摆脱了罪恶的经验。 Sehingga dia bisa mengalahkan kuasa dosa. 诗篇32篇是一篇悔改的诗篇。 Mazmur 32 adalah mazmur bertobat. 在这个整本诗篇有6篇见证悔改的诗篇。 Di seluruh mazmur ada 6 mazmur yang berkaitan dengan pertobatan. 那这诗篇就是见证和感恩上帝怎么样已经饶恕了这个世人。 Dan mazmur ini menyaksikan bagaimana Tuhan telah mengampuni akan dosa si pemazmur. 如果诗篇51篇是认罪的诗篇， Kalau mazmur 51 adalah mazmur pengakuan dosa, 那诗篇32篇是得赦免以后悔改之后经历到快乐的诗篇。 mazmur 32 adalah mazmur pertobatan dan kebahagiaan setelah dosa-dosa diampuni.
我们看这诗篇用对话来表达诗人的感情与思想。 Dan bagaimana Mazmur ini dengan dialog yang menyatakan akan pemikiran dan pengalaman daripada pemazmur. 第一到第二节是诗人在众人面前宣告他喜乐的经历。 Jadi Mazmur 32 ayat pertama dan kedua adalah proklamasi pemazmur kepada jemaah akan pengalamannya. 第3到第7节是诗人与上帝的对话。 Ayat 3 sampai 7 adalah dialog antara pemazmur dengan Tuhan. 第8到第10节是告诉西施他们要顺服并得着祝福。 Ayat 8 dan 10 berkata kepada para imam supaya mereka taat dan beroleh berkat. 奥古斯丁非常喜欢这首诗篇。 Bapak Gereja Agustinus sangat suka dengan Mazmur 32 ini. 他晚年卧在床的时候，他把这诗篇贴在他的床边的墙壁上。 Waktu dia sudah tua, dia menggantungkan Mazmur ini di tembok di tepi tempat tidur dia. 奥古斯丁说：“认识自己是一个罪人，是悔改的开头。” Agustinus berkata mengenal diri sendiri adalah permulaan daripada pertobatan seseorang. 我们要学习第一点，就是得到失眠的祝福，或者得到失眠的幸福。 Kita mau bicarakan poin yang pertama yaitu kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. 如果我们注意，在第1、第2节有2次出现“有福了”。 Kalau kita perhatikan di ayat pertama dan kedua muncul 2 kali kata berbahagialah. 这有福是它的原文是用复数的形式。 Jadi kata berbahagia ini dalam kalimat aslinya itu memakai bentuk jamak. 意思是说，我们已经得到上帝救赎的恩典，这恩典不单单是一种的祝福，一种的喜乐，乃是在多方面的喜乐。 Yaitu kita berbahagia, kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, tapi banyak segi yang lain yang Tuhan berikan. 我们得到上帝的恩典的祝福，我们得到这个喜乐，不单单在一方面的喜乐，可是在多方面的祝福，多方面的喜乐。 Jadi kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, kita menerima sukacita, bukan cuma satu segi saja, tapi banyak segi, banyak anugerah dan banyak sukacita. 我们实在是有福的神的儿女。 Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berbahagia. 在诗篇第4篇第7节，诗人说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。” Dan Mazmur 4 ayat 8 mengatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 那这种喜乐不是靠物质上的喜乐， Dan bahagia ini bukan bahagia karena materi. 比如说我们得到很多的恩典， Umpamanya kita mendapatkan banyak anugerah, 身体健康、工作顺利、事业有成等等，我们就觉得我们生活是在很幸福。 misalnya tubuh yang sehat, pekerjaan lancar, bisnis lancar, dan kita merasa kita orang yang sangat berbahagia. 这些当然都没有错的， Nah ini semua adalah berkat Tuhan dan ini tidak salah. 但是我们所领受的最大的恩典，就是耶稣基督已经为我们死，还有我们得到他的救赎。 Tapi anugerah terbesar yang kita alami adalah yaitu Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan kita menerima anugerah keselamatan. 即使我们没有得到上面提到的所有的祝福，我们仍然是蒙福的儿女。 Sekalipun kita tidak mendapatkan berkat-berkat yang secara jasmani yang tadi saya sebutkan, kita tetap adalah orang-orang yang berbahagia. 因为上帝已经赐给我们最伟大的恩典，就是我们得罪已经得到赦免。 Karena Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah yang terbesar, yaitu dosa kita sudah diampuni. 在耶稣基督里得到救恩。 Dan di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan anugerah keselamatan. 求主帮助我们要更新这个概念。 Sehingga Tuhan tolong kita supaya kita boleh memperbaharui akan konsep hidup kita. 比如说，我们没有得到刚才我提到的这些恩典、这些祝福，我们还是仍然是一位蒙福的人。 Jadi seumpamanya kita tidak mendapatkan berkat-berkat materi yang tadi saya sebutkan, kita tetaplah orang-orang yang berbahagia yang sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dalam Kristus Yesus. 最大的祝福、最大的恩典是主耶稣为我们死，我们得到罪恶的释放，是最大的恩典。 Karena anugerah terbesar, berkat terbesar adalah Yesus Kristus mati bagi kita dan dosa kita diampuni. 我们认识一位就是纽顿
约翰纽登他一个大犯罪人，他一个卖奴仆的老板。 Kita mengenal seorang dalam sejarah yang bernama John Newton, dia seorang yang menjual budak. 可是当上帝的恩典临到他的身上，他深深体会到上帝的恩典何等的奇妙。 Itu tatkala anugerah Tuhan datang pada diri dia dan dia benar-benar menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi diri dia. 他写下了一首歌，就是《奇异恩典》这首歌。 Dan kemudian karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang dia alami, dia menulis sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. 这首歌已经成为多人的祝福。 Dan lagu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. 歌曲第一句说：“上帝的奇异恩典是如此的甘甜。” Dan kalimat pertama dari lagu itu berkata, anugerah Tuhan begitu manis rasanya. 上帝的恩典如此的甘甜。 Dan anugerah Tuhan sesungguhnya begitu manis adanya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 神的恩典是渐进的， dan anugerah Tuhan itu bersifat progresif, 不是停滞不动的恩典。 bukan anugerah yang statis dan stagnan. 神的恩典是渐进性的，不是停顿不怠的。 Jadi anugerah Tuhan itu bersifat progresif, bukan statis. 意思说，当我们更加亲近主，当我们的生活更加亲近主，我们越来越经历到神丰盛的恩典在我们的身上。 Artinya yaitu tatkala hidup kita semakin mendekat kepada diri Tuhan, maka kita boleh semakin mengalami limpahnya anugerah Tuhan. 问题是说，我们是否真正对上帝赐给我们这宝贵的恩典感到非常的感激？ Apakah kita benar-benar tatkala kita mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar ini dan kita sungguh-sungguh bersyukur? 还是我们认为这一切都是理所当然的？ Ataukah kita melihat ini semuanya seharusnya terjadi, biasa-biasa saja? 保罗有关他提到上帝救赎的恩典，他领受的恩典带给他属灵的力量。 Waktu Paulus merenungkan, dia mengalami anugerah Tuhan dan ini memberikan dia suatu kekuatan rohani, 使他能够继续不断的传扬福音。 sehingga membuat dia terus-menerus tidak berhenti memberitakan Injil. 这恩典也给予我们极大的能力， Dan anugerah yang sama juga diberikan pada diri kita. Kita juga diberikan kekuatan 让我们继续忠心的侍奉主， sehingga kita boleh setia dalam melayani Tuhan, 可以坚持忠心到见主面的那一日。 sehingga kita dimampukan untuk setia melayani Tuhan sampai pada hari itu kita bertemu dengan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我成为上帝的仆人， Saudara-saudari terkasih, saya sebagai seorang hamba Tuhan 也免不了在这个生活中面对一些的挑战与困难。 Nah, dan dalam hidup ini saya juga tidak pungkiri, saya juga menghadapi kesulitan dan tantangan. 可是有两处经文常常安慰鼓励我。 Tapi seringkali ada dua bagian firman Tuhan yang sering menghibur dan menguatkan saya. 第一处经文就是在哥林多后书12章第9节， Yaitu di 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-19. 哥林多后书12章第9节， 2 Korintus 12 ayat ke-9. 上帝的话说：“我的恩典够你用。” Anugerah Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, anugerahku cukup bagi dirimu. 腓立比书第4章第13节，我靠着那赐给我们的能力的，凡事都能。 Bagian kedua, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我就常常对我这样说： Nah, saya sering berkata pada diri saya sendiri, 神的恩典够用，神的恩典够用。 anugerah Tuhan cukup buat saya pakai, anugerah Tuhan cukup buat diri saya. 我要刚强起来，因为神的恩典够用。 Saya harus kuat karena anugerah Tuhan cukup buat diri saya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 我不知道你现在或者今天是在面对什么挑战，面对什么试探。 dan sekarang saya tidak tahu apakah saudara-saudari sedang menghadapi kesulitan apa, tantangan apa. 可是有一件事我们肯定的，就是上帝的恩典是够我们用。 Dan satu hal yang kita boleh pastikan yaitu anugerah Tuhan cukup buat diri kita. 所以上帝的恩典够我们用，我们一定要刚强起来。 Karena anugerah Tuhan cukup buat dirimu, maka engkau harus kuat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 我们在学习第二件真理，就是以勇敢的态度坦白承认我们自己的罪。
Pelajaran kedua yang kita boleh dapatkan yaitu kita dengan keberanian, kita terbuka, berani mengaku segala dosa kita. 罪的工价乃是死， Upah dosa adalah maut, 但基督已经完成了这个罪的代价。 dan Yesus Kristus sudah menggenapkan hukuman dosa tersebut. 罪是必须偿还的债务。 Dan dosa itu adalah upah yang harus dibayar. 我有一位同学， Saya ada seorang teman kuliah, 他是一位实际工程师 dia adalah seorang arsitek， arsitek. 他已经盖了一座很堂皇的房子，他盖了一座， Dia sudah membangun sebuah rumah yang besar. 他的目的就是把这个房子成为他样品屋， Dan rumah ini akan dijadikan rumah contoh, 希望找到更多的住客。 sehingga dengan rumah contoh ini diharapkan boleh mendapatkan customer yang lebih banyak. 想不到疫情来了， Tapi nggak disangka kemudian datang COVID. 他的先生也踏入这个退休的阶段，先生踏入退休的阶段，masa pensiun。 Dan kemudian suaminya masuk dalam masa pensiun. 他最近分享给我说，他说这个房子如果在这个几个月，就是6月份，之前还没有卖出去。 Dan dia sharing pada diri saya kalau rumah contoh ini, kalau rumah-rumah ini di bulan ke-6 belum dijual. 这个房子要被银行没收。 Dan rumah ini akan disita oleh bank. 他请我为做这件事情代祷。 Nah, teman saya ini memohon supaya saya juga tolong supaya saya mendoakan diri dia. 弟兄姐妹们，我们的债务必须还清。 Saudara-saudari, utang kita itu harus dibayar. 同样的，罪的债务也是必须还清。 Oleh sebab itu, dosa juga sesuatu yang kita harus bayar. 可是上帝已经帮我们付清了这个罪的债务， Tapi hutang dosa ini Tuhan sudah bantu kita untuk lunasin. 我们只能来到上帝的跟前，谦卑我们自己，承认我们的罪，他就赦免了我们。 Kita mau dengan rendah hati, kalau kita minta Tuhan mengampuni dosa kita, maka Tuhan bersedia mengampuni segala dosa kita. 在第3到第4节，诗人说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。” Ayat ketiga dan keempat berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. 有一天，有一位年轻人来到牧师的家， Suatu hari ada seorang pemuda datang ke rumah seorang pendeta. 他告诉牧师：“我的内人刚刚生下第一胎的男婴。” Dan dia berkata, istri saya baru melahirkan kandungan pertama seorang putra. 应该这个是一个好消息吧？ Dan ini mestinya sebuah berita sukacita. 可是这位年轻人对牧师说 Tapi pemuda ini berkata kepada pendeta tersebut,：“ 牧师啊，我要向牧师道歉， dan dia berkata, Pak Pendeta, saya mau datang minta maaf. 因为我们在婚前已经发生了不正常的关系。 Karena kami sebelum menikah, kami sudah melakukan hubungan. 当我们请求牧师为我们祝福我们的婚姻的时候，我们没有坦诚向牧师通知这件事情。 Jadi waktu kami mengundang musuh memberkati pernikahan kami, kami tidak berani mengaku dengan jujur akan kesalahan yang kami sudah perbuat. 年轻人非常懊悔，就他哭起来了。 Sehingga pemuda ini sangat menyesal dan dia juga menangis di hadapan pendeta. 牧师非常欣赏这位年轻人的勇气和坦白，在牧师的面前，认罪。 Dan pendeta ini sungguh menghargai keberanian dan kesungguhan daripada pemuda ini berani mengaku dosanya di hadapan pendeta. 牧师对这个年轻人说：“我肯定饶恕了你们， Nah kemudian pendeta berkata, sudah pasti sebagai manusia saya pasti mengampuni kalian. 但你们是不是在神面前已经认罪祷告吗？” Tapi kalian berdua apakah sudah datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa kalian? 他说：“我们已经
来到神的跟前，承认我们一切的罪恶。 Dan pemuda ini berkata, kami suami istri sudah datang ke hadapan Tuhan, sudah mengaku dosa kami. 牧师就说，还有一件事情，还有一件重要的事，你们必须做的。 Dan kemudian pendeta berkata, setelah mengaku dosa ke hadapan Tuhan, ada satu hal yang kalian harus lakukan, 就是你们要原谅自己。 yaitu kalian harus mengampuni diri sendiri. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们要学习原谅自己，并不容易的事。 kalau kita mau belajar mengampuni diri sendiri, itu bukanlah suatu hal yang mudah. 很多时候，上帝已经原谅我们， Seringkali Tuhan sudah mengampuni diri kita, 但我们自己还不肯、无法原谅我们自己， tapi kita sendiri seringkali masih belum bisa mengampuni diri sendiri. 以至于我们过着一个内疚感的生活。 Sehingga kita terus menjalani kehidupan yang terus menyalahkan diri sendiri. 我们不能够从这个罪恶走出来。 Dan kita tidak mampu keluar daripada kungkungan dosa ini. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 为什么我们很难原谅自己？ mengapa kita sangat susah mengampuni diri sendiri? 为什么我们也是很难向别人道歉呢？ Dan juga mengapa kita susah meminta ampun, meminta maaf pada orang lain? 也许有几个因素， Mungkin ada beberapa alasan, 就是我们的自我， yaitu keegoan kita, 还有我们的伪妄。 dan juga rasa gengsi kita. 如果我们承认我们有过犯，是对我们来说失去了尊严。 Jadi kalau kita bersalah sama seseorang, kita mengakui kesalahan kita mau minta maaf, rasanya kita kehilangan martabat. 我们也是害怕被别人认为我们是一个软弱者， Kita juga takut dianggap orang lain kita ada orang yang lemah. 还有也许是家庭背景的教育。 Dan juga mungkin karena faktor pola asuh dalam keluarga. 小的时候，爸爸妈妈对我们有非常高的要求， Waktu kecil mungkin orang tua sama kita punya tuntutan yang sangat tinggi. 对儿女们有非常高的要求。我认为并不是说一个不好的一件事。 Kalau orang tua punya tuntutan yang tinggi terhadap anak-anak, itu bukan sesuatu yang tidak baik. 因为我发现到有许多家长对孩子有很高的要求，以至于孩子以后成为一个成功的人。 Karena saya menemukan orang tua yang punya tuntutan yang tinggi terhadap anak, dan kemudian hari anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil. 可是问题是说，当孩子做错事情，或者当孩子失败的时候，父母没有留下空间来接纳他们。 Tapi masalahnya, tatkala anak ini bersalah atau anak ini gagal, orang tuanya sama sekali tidak menyediakan sebuah ruang buat mereka. 父母没有留下一个空间来接纳、来爱、来宽恕孩子。 Jadi orang tua tidak menyediakan ruang buat menerima kesalahan anak dan memaafkan si anak. 父母亲也许从小没有教导孩子怎么样去原谅别人，怎么样去向别人道歉。 Mungkin orang tua sejak dini tidak mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana bersalah dan bagaimana mengaku, meminta maaf kepada orang lain. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们评估我们自己， Saudara-saudari, mari kita menilai diri kita masing-masing. 我们在什么方面很难去向别人道歉，或者饶恕我们自己。 Bagaimana kita coba lihat diri kita, mengapa kita sulit meminta maaf pada orang lain, dan mengapa kita juga sulit mengampuni diri sendiri. 当我们愿意谦卑自己，在神的面前真正的悔改， Tak kala kita bersedia dengan rendah hati, sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, kita bertobat. 就像耶稣提到在路加福音的那位税吏一样。 Seperti apa yang Tuhan Yesus sebutkan di Lukas, yaitu tentang seorang pemungut cukai. 那慈爱的上帝，他会张开他的双臂，接受和原谅我们。 Yaitu Tuhan yang penuh kuasa bersedia mengulurkan tangannya dan menerima akan kita yang mengaku dosa kita. Joseph Alleine 就是在17世纪的牧师，一位牧师，他曾经提到说，一个真正悔改的人，他有几个特点。 Joseph Alleine, seorang hamba Tuhan di abad 17, dan dia menyebutkan ciri-ciri seseorang yang mengalami pertobatan yang sejati. 就是他的生命的里程是按照神的话来进行， Yaitu rute hidupnya seturut dengan hukum Allah. 与神同行是他日常生活的事物。 Dan dia sehari-hari mau berjalan bersama dengan Tuhan. 他并非单单停顿在恩典的阶段而已。 Dan dia tidak hanya
berhenti di dalam taraf anugerah saja, 而是他要继续追求生命的圣洁， tapi dia mau terus-menerus mengejar kekudusan hidup 因为他生活的目标是完美。 karena tujuan hidup dia adalah kesempurnaan. 第三也是最后一点， Dan poin ketiga yang kita mau pelajari dan juga merupakan poin yang terakhir, 我们得到上帝的救恩之后，我们要学习释放饶恕，而我们可以得到喜乐。 setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, maka kita harus belajar mengampuni supaya kita juga mendapatkan sukacita dari Tuhan. 有一位年轻的姐妹，她曾经这样说： Ada seorang wanita yang muda dan dia berkata demikian, 我是在渴慕能够享受与神的同在， saya sangat merindukan bisa menikmati penyertaan Tuhan, 渴慕可以与神有更加亲密的交流。 dan saya merindukan dengan Tuhan bisa punya suatu hubungan yang lebih dekat dan lebih intim. 可是我发现到，我还有很多在生命里头点点滴滴的行李， Tapi saya menemukan dalam kehidupan saya banyak sekali hal-hal yang masih belum saya lepaskan, bagaikan saya sedang membawa bagasi, 让我的生活负担更加沉重， sehingga membuat beban kehidupan saya bertambah berat. 让我可以真正享受上帝的同在。我必须放下生活中的点点滴滴的行李。 Sehingga kalau kita benar-benar mau mendapatkan, merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus lepaskan, tinggalkan, singkirkan bagasi-bagasi dalam kehidupan kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 你生活中有哪一些行李你要放下的呢？ dalam hidup kamu secara pribadi, apakah ada beban-beban yang harus kamu tanggalkan? 也许是仇恨、嫉妒、苦毒等等。 Mungkin iri hati, dengki, mungkin kepahitan. 当我们愿意释放饶恕的时候， Waktu kita bersedia melepaskan pengampunan kepada orang lain, 当我们愿意把我们行李、生活的行李释放放下的时候， waktu kita bersedia melepaskan akan bagasi kehidupan kita, 我们可以真正感受到上帝赐给我们的自由， dan kita boleh sungguh-sungguh merasakan kebebasan yang Tuhan berikan pada diri kita. 我们也可以真正的经历到上帝救恩喜乐的应许。 Dan kita juga boleh sungguh-sungguh merasakan, mendapatkan janji sukacita daripada anugerah keselamatan Tuhan. 神一直不断的正在怜悯我们， Dan Tuhan juga terus-menerus bersedia mengampuni akan diri 饶 kita 恕和接纳我们这个不配的人。 dan menerima kita orang-orang yang tidak layak ini. 当我们对那些已经冤枉我们的人表现出这个怜悯的心， Waktu kita melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang mungkin sudah melukai diri kita, 我们实际上正在对别人见证，我们的神是满有慈爱怜悯的神。 sesungguhnya kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih dan pengampunan. 我们的宽恕也是一种对上帝赐给我们的饶恕，一种感恩。 Dan kita memberikan pengampunan kepada orang lain, ini juga merupakan suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. 我们对别人的饶恕是表示我们对神的一种感恩， Dan kita mengampuni orang lain berarti kita juga sedang bersyukur pada diri Tuhan. 因为我们先经历到神的怜悯，而我们可以怜悯别人。 Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Irena Radusinskaya 是一位以1950年出生在乌克兰，这个国家。 Irena, dia lahir di tahun 1954 di Ukraina. 他是因为反苏联政府，所以被抓到监牢，大概13年之久。 Karena dia seorang yang membangkang terhadap pemerintahan Rusia, kemudian dia ditangkap di penjara sekitar 13 tahun. 他面对许许多多的逼迫， Dan 还有痛苦。 Dia mengalami berbagai macam penganiayaan dan penderitaan. 可是他是一位信靠上帝的人。 Tapi dia adalah seorang yang beriman dan bersandar kepada Tuhan. 他年轻的他就是28岁那一年，他被抓到监牢，要跟先生分离，抓监牢大概10多年的时间。 Jadi tak kala dia masih usia sangat muda, 28 tahun, dia ditangkap dan dia harus terpisah dengan suaminya dan dia dipenjarakan. 可是他选择要饶恕那些已经逼迫他的人。 Tapi Irena memilih, dia mau mengampuni orang-orang yang menyiksa diri dia.
他也是仍然保持他对主耶稣基督的信仰。 Dan dia juga tetap menjaga iman dia kepada Yesus Kristus. 为了不让情况更加恶化，他每一天度过敬拜的生活。 Supaya kehidupan dia jangan semakin kacau dan rumit, maka dia setiap hari dia menjalani kehidupan yang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Irena 她有一位虔诚的祖母， Dan Irena memiliki seorang nenek yang sangat religius. 她从小这位祖母从小教导她圣经的真理，怎么样信靠上帝。 Dan nenek dia sejak Irena masih kecil mengajarkan Irena bagaimana kamu harus belajar bersandar pada Tuhan, dan dia belajar akan firman Tuhan. 她写了一首诗，不，我不害怕。 Dan kemudian dia menulis sebuah puisi, tidak, aku tidak takut. No, I am not afraid. Tidak, saya tidak takut. 表达了她对上帝的信仰。 Dan puisi dia menyatakan iman dia kepada Tuhan. Irena 是一位坚强的女性， Dan Irena adalah seorang wanita yang sangat tangguh. 她透过宽恕见证了她对上帝的信仰。 Dan dia dengan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang lain, merefleksikan iman dia kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudari-saudari terkasih, 让我们透过接纳、宽恕、体贴、体谅别人，来表达我们对别人的爱。 bila kita dengan menerima orang lain, mengampuni orang lain, dan kita menyaksikan cinta kasih kita kepada orang lain. 让体贴、宽恕代替我们对别人更多的要求。 Sehingga dengan mengasihi, mengampuni orang lain, kita boleh lebih mengerti akan tuntutan daripada orang lain. 既然无罪的上帝，既然圣洁的上帝愿意原谅我们， Kalau Tuhan yang suci bersedia mengampuni akan dirimu, 我们怎么可以不原谅别人呢？ kita sebagai orang berdosa, bagaimana mungkin kita tidak mau mengampuni orang lain? 求主帮助我们。 Karena Tuhan menolong diri kita. 我们回应今天早上的讲道，让我们做几项的服从的项目。 Bila kita dengar firman, kita mau berespon pada firman Tuhan, kita mau lakukan beberapa proyek ketaatan. 第一，我们一生中最大的幸福就是得到救恩。 Kebahagiaan terbesar dalam hidup kita adalah beroleh anugerah keselamatan. 你体验过这是最大的恩典吗？ Apakah engkau sudah mengalami anugerah terbesar ini? 第二，你的一生，你的人生最大，那有哪一些行李需要放下的呢？ Yang kedua, bagasi apa dalam hidupmu yang kau harus singkirkan? 是不是仇恨、嫉妒、苦毒等等？ Apakah kebencian, kedengkian, kepahitan, dan lain-lain? 有没有隐藏的罪是成为我们的行李呢？ Apakah ada dosa-dosa tersembunyi yang menjadi bagasi dalam kehidupanmu, yang menekan kehidupanmu? 随着这个主受难前夕的期间，你想饶恕是谁呢？ Dan menjelang minggu kesengsaraan Tuhan, apakah ada orang-orang atau siapa yang kau ingin memberikan pengampunan? 你采取什么行动来表示你对他的饶恕？ Dan tindakan apa yang kau mau lakukan untuk menyaksikan bahwa engkau sudah mengampuni akan orang tersebut? 我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们满心感谢你， Tuhan Yesus yang kekasih, kami sepenuh hati bersyukur kepada Engkau. 感谢主，我们这不配的人，既然你已经接纳我们、饶恕我们， Kami orang-orang yang tidak layak ini, tapi Tuhan malah menerima dan mengampuni diri kami. 求主帮助我们， Tuhan kiranya menolong setiap kami, 可以真正经历到主你莫大的恩典，就是救赎的恩典。 sehingga kami sungguh-sungguh boleh menikmati anugerah-Mu yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan. 求主帮助我们，也分享这恩典，透过饶恕、接纳去爱别人。 Tuhan juga kiranya menolong kami boleh menyaksikan anugerah keselamatan ini, itu dengan menerima dan mengampuni orang lain. 甚至于我们要不断学习来饶恕我们自己，接纳我们自己。 Dan kita juga mau terus-menerus belajar, yaitu menerima diri sendiri dan mengampuni diri sendiri. 为着你已经赐给我们今天早晨宝贵的话，我们献上感恩。 Kami juga bersyukur di pagi ini Tuhan telah memberikan kami firman Tuhan yang begitu berharga. 求主祝福每一位在座的弟兄姐妹。 Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara-saudari di pagi hari ini. 我们如此祷告感恩，是奉靠主耶稣得胜的名。
Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 谢谢大家。 Terima kasih.